A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berbahagia Encik Muhammad Farid bin Cik Mi, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Johor, yang dihormati Puan Hajah Rozilah binti Muhammad Yatim, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Pensyarah-pensyarah kanan, rakan-rakan pensyarah, staf-staf bukan akademik dan para pelajar Kolej Matrikulasi Johor. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah sempena Festival Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial peringkat Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk Maqasid Syariah sebagai pemangkin kesejahteraan keluarga Malaysia. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya ingin memberi penjelasan beberapa istilah supaya lebih kita faham tentang tajuk yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, maqasid syariah. Maqasid syariah ini maksudnya matlamat, hikmah, rahsia dan objektif sesuatu penetapan hukum, khususnya hukum syarak, dan ianya amat penting bagi menyelesaikan masalah, menzahirkan kebaikan dan menolak mafsadah ataupun kerosakan. Kebaikan demi kebaikan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kesejahteraan yang membawa maksud aman dan makmur, senang dan tenteram, terpelihara daripada bencana. Dan yang ketiga, istilah keluarga Malaysia, yang mana istilah ini diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, yang bermaksud kesatuan dalam sebuah keluarga. Setiap perbezaan perlu diraih dan diterima dalam usaha melahirkan masyarakat harmoni dan bersatu padu di bawah bumbung yang sama dalam negara ini. Baik, setelah kita mengetahui dengan jelas beberapa istilah yang saya jelaskan tadi, maka seterusnya
saya ingin mengulas lebih lanjut tentang maqasid syariah sebagai pemangkin sebagai pemangkin kesejahteraan keluarga Malaysia. Oleh itu, menurut Imam Asy-Syatibi dan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, terdapat 5 di dalam maqasid syariah itu, ataupun disebut juga tujuan syariah bagi mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat yang berbilang bangsa dan agama seperti Malaysia ini. Maqasid syariah ataupun 5 tujuan syariah, the 5 objective of syariah, menurut Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, iaitu yang pertama, maqasid syariah, tujuan syariah yang pertama iaitu menjaga keselamatan agama, ataupun disebut hifzuddin, protection of religion. Yang kedua, menjaga keselamatan jiwa ataupun nyawa, hifzun nafs, ataupun dalam istilah lain protection of life. Yang ketiga, menjaga keselamatan akal, hifzul aqli, ataupun protection of intellect. Yang keempat, menjaga keselamatan maruah, hifzun hisbun nasbi, ataupun protection of lineage. Dan yang kelima, iaitu menjaga keselamatan harta, hifzul mal, protection of property. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, marilah kita ikuti penjelasan satu persatu tentang maqasid syariah ini untuk kita lebih jelas, untuk kita menghayati apa lagi agama Islam ini adalah agama rasmi persekutuan. Jadi, oleh kerana agama rasmi persekutuan ini, perlu kita mengetahui bagaimana maqasid syariah ini boleh memberi keamanan ataupun kesejahteraan kepada keluarga Malaysia yang tercinta ini. Baiklah, mari kita perhatikan satu persatu maqasid syariah, ya. Yang pertama,
menjaga agama ataupun menjaga keselamatan agama, hifzuddin, ya, yang mana Malaysia ini adalah negara yang terdiri dari pelbagai bangsa dan agama. Setiap masyarakat, rakyat yang ada di Malaysia ini, keluarga Malaysia ini mempunyai agama. Dan agama yang terbesar di Malaysia ini sebagai agama rasmi adalah agama Islam. Agama rasmi persekutuan, ya, adalah agama Islam. Dan ada agama-agama yang lain, antaranya agama Kristian, agama Buddha, penganut agama Hindu, dan lain-lain lagi. Itu antara agama-agama yang terbesar yang paling ramai, ya, pengikut-pengikutnya di negara kita, di dalam keluarga Malaysia ini. Baiklah, dalam konteks agama Islam, kita akan bincang pada kesempatan ini berkaitan tujuan syariah ataupun undang-undang peraturan syariah yang boleh kita terapkan, ya, di dalam kehidupan keluarga kita, keluarga Malaysia ini, yang walaupun kita berlainan agama, berlainan bangsa, berlainan bahasa, tetapi ada baiknya kita sama-sama memperhatikan, ya, mungkin walaupun dia daripada agama Islam, apa yang baik itu kita boleh sama-sama menghayatinya ataupun melaksanakannya. Begitu juga ada agama yang lain, ya. Dari agama yang lain, apa sahaja yang baik kita boleh sama-sama mengambil sebagai contoh, ya. Baiklah, di dalam menghayati kehidupan yang pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai adat, pelbagai kebudayaan, kita perhatikan apa yang diajarkan di dalam syariah Islam, ya, mana yang baik kita ambil, ya. Baiklah, yang pertama berkaitan dengan maqasid syariah, iaitu maqasid yang pertama, menjaga keselamatan agama. Semua kita memiliki agama, walaupun berlainan agama, tetapi agama itu mengajar kita, semua agama itu mengajar kita menjadi warga negara ataupun keluarga Malaysia yang baik. Tak ada agama yang menyuruh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sama ada agama Islam ke, Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, semua mengajar kita supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dan melarang kita melakukan jenayah, perbuatan-perbuatan yang keji, yang tidak baik, ya.
Jadi menjaga keselamatan agama di sini maksudnya semua agama, ya, terutama agama Islam akan menjaga keharmonian, kehormatan, ya, agamanya, dan juga menjaga kehormatan ataupun agama yang selain daripada Islam, ya, kerana dalam agama Islam itu melarang bagi umatnya untuk mengganggu, ya, agama-agama lain melaksanakan ibadat mengikut agama mereka masing-masing. Jadi menjaga keselamatan agama ini, bagi agama Islam amat mengambil berat, ya. Bahkan satu dosa sekiranya kita mengancam ataupun membuat huru-hara, ya, bagi agama-agama lain, ya, satu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghina ataupun mengganggu, ya, ibadat bagi agama lain, ya. Itu ajaran Islam. Bahkan ajaran Islam ini menjaga agama di sini menjadi dosa, ya, yang besar, ya. Peraturan Islam tidak boleh, ya, umatnya misalnya keluar daripada agama Islam, ya, suatu dosa besar, keluar daripada agama Islam ataupun istilahnya murtad, ya. Jadi itulah yang dimaksudkan menjaga keselamatan agama, hifzuddin, ya. Sama ada agamanya, kehormatan agamanya sendiri, dan begitu juga kehormatan agama selain daripada agama Islam. Apabila kita betul-betul sama-sama menjaga agama, kehormatan, kesucian agama masing-masing, sudah tentulah akan kita memperolehi kehidupan keluarga Malaysia dalam keadaan sejahtera, aman dan damai selamanya, ya. Jadi kita perlu menjaga keselamatan, kehormatan agama masing-masing demi keamanan, kesejahteraan keluarga kita, keluarga Malaysia. Okey, seterusnya maqasid syar'iyah yang kedua ialah menjaga keselamatan jiwa ataupun nyawa, ya, hifzun nafs, ya, protection of life, menjaga nyawa. Apakah yang dimaksudkan menjaga nyawa? Setiap yang hidup ini ataupun manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, mempunyai nyawa, ya, ataupun disebut dengan roh, ya. Nyawa ini
adalah suatu yang berharga dan setiap manusia perlu ataupun wajib menjaga nyawa ini, ya. Kerana apabila nyawa itu terpisah daripada jasad ataupun badan, maka itu namanya kematian, ya. Setiap manusia bahkan setiap yang bernyawa, ya, pasti akan menemui ajal kematian, ya. Oleh kematian itu disebabkan macam-macam, ya. Disebabkan sakit, disebabkan dan sebagainya, disebabkan sakit, disebabkan kemalangan, ya. Jadi sampai waktunya kita akan mati. Tetapi janganlah kita tidak menghargai nyawa ini dengan kita membunuh, ya, membunuh manusia sesama kita. Ataupun yang menduka cita lagi, membunuh diri, ya, membunuh diri. Mati kerana membunuh diri, kerana manusia ini adalah diberi oleh Allah, ya, nyawa, dan kita bertanggungjawab untuk menjaganya. Ini kadang-kadang kita pun kecewa kerana disebabkan frust di dalam bercinta, misalnya, sanggup seseorang itu membunuh dirinya, ya. Seolah-olah nyawa itu tak berharga, ya, tak ada nilainya. Inilah yang disebutkan nilai, ya. Nilai diri, nilai masyarakat, ya, nilai keluarga. Kalau kita belajar dalam pendidikan moral, disebutnya, istilahnya nilai, ya. Jadi nyawa itu suatu yang amat bernilai, yang perlu kita jaganya, ya, jaganya daripada berpisah dengan badan semata-mata dengan membunuh, ya. Seolah-olah tak ada nilai lagi nyawa yang diberi oleh Allah ini. Kita rasa tak bernilai, ya, membunuh di situ, berperang di sana di sini, sehingga terancam nyawa. Bahkan kalau kita menghadapi, ya, seperti mana kita hadapi sekarang ini, COVID-19, ya, penyakit yang boleh mengancam nyawa, pun kita perlu, ya, menjaga nyawa, ya. Jangan kita buat tak rasa, tidak mengambil berat, ya, tidak mengambil berat tentang nyawa, ya, nyawa, sehingga kita tak ikut SOP yang ditetapkan. Sebenarnya SOP yang ditetapkan itu adalah untuk menjaga nyawa kita daripada terkena penyakit yang berbahaya yang menyebabkan kematian. Baik. Sebab itu di dalam Islam, bahkan di dalam agama lain pun,
kita perlu mengambil berat, ya, perlu menjaga nyawa ini, ya, nyawa. Dalam istilahnya hifzuddin, hifzu nafs, menjaga nyawa. Sebab itu kalau menurut Islam, hukum membunuh orang itu adalah dosa besar. Bahkan dikatakan kita membunuh seorang itu sebenarnya seolah-olah kita membunuh seluruh manusia. Begitu besarnya dosa membunuh itu. Sebab itulah kita kena jaga daripada segala hal yang boleh menyebabkan kematian, ya, yang boleh menyebabkan hilangnya nyawa, illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Maksudnya dengan yang dibolehkan, kematian itu yang dibenarkan. Maksudnya melalui undang-undang, ya, undang-undang misalnya hukum bunuh bagi penjenayah yang melibatkan keselamatan nyawa itu, ya, yang melibatkan terancamnya nyawa itu. Jadi menurut undang-undang yang dibolehkan dibunuh disebabkan hal yang berkaitan dengan hukuman, ya, hukuman bunuh. Itu dibenarkan membunuhnya. Jadi nyawa itu perlu dijaga, ya, perlu dijaga. Jadi janganlah kita sewenang-wenangnya membunuh orang, ya. Kita rasa marah ke orang terus dibunuh, ataupun membunuh diri juga termasuk dosa yang besar dalam agama, menurut agama Islam, ya. Baik, maqasid syariah yang berikutnya, yang ketiga, ialah menjaga keselamatan akal, hifzul aqli, ataupun protection of intellect, ya, protection of intellect, ya, menjaga keselamatan akal. Sebab itu di dalam Islam ini suatu dosa, antara dosa yang besar, iaitu meminum minuman keras ataupun meminum arak. Itu adalah dosa besar. Bahkan hukumannya di dunia pun berat, sehingga, ya, menurut hukuman, ya, dalam syariah Islam, ada yang kena sebat antara 40 hingga 80 sebatan, ya, dan lain-lain lagi, ya. Dosa meminum arak itu, ya, antara dosa-dosa yang besar, ya. Begitu juga saya rasa semua agama pun, ya, melarang kita mengambil minuman keras ataupun arak ini, ya. Selain daripada merosakkan akal, juga dia boleh menyebabkan, ya, berlakunya jenayah-jenayah yang lain apabila akal kita sudah tak waras lagi, ya. Okey, itu maksudnya menjaga akal, ya, menjaga akal. Bukan sahaja arak, minuman keras, bahkan benda lain, ya, yang berkaitan dengan sama ada dia tu minuman
ataupun dia itu pil, jenis serbuk, ya, dan sebagainya. Kalau boleh merosakkan akal, pil puda ke, ya, air ketum ke misalnya, yang boleh memabukkan, ya, yang boleh merosakkan akal, itu dilarang dan menjadi dosa besar bagi menurut agama Islam, ya. Sebab itu kita perlu menjaga akal, termasuk dalam maqasid syariah yang ketiga. Maqasid syariah yang keempat, ya, tuan-tuan dan puan-puan, maqasid syariah yang keempat ialah menjaga maruah dan keturunan. Hifzun nasbi, ya, nasab. Hizbun nasab. Hifzun nasab, ya, ataupun protection of lineage. Tak tahulah betul atau tidak bahasa Inggeris ni. Saya pun bukannya mahir dalam bahasa Inggeris ni, ya. Iaitu menjaga keselamatan maruah dan keturunan. Di dalam agama Islam, kalau kita nak perlu kepada keturunan, ya, maka dibolehkan berkahwin, ya, berkahwin. Bahkan dalam Islam dibolehkan lagi berpoligami, sehingga 4 orang isteri, ya. Jadi diharuskan kahwin, diharuskan nikah itu adalah tujuan untuk mempunyai keturunan yang sah, ya, yang sah menurut agama. Bahkan agama-agama lain pun ada, ya, dibolehkan berkahwin, ya, berkahwin. Bahkan perbuatan zina misalnya, melakukan perhubungan, ya, perhubungan seksual tanpa sah, tanpa akad nikah, maka di dalam Islam itu suatu dosa besar, ya. Namanya zina, ya. Az-zani waz-zaniyatu, ya, penzina lelaki dan penzina perempuan hendaklah dihukum sebat, ya, sebat sehingga 100 sebatan. Bahkan kalau orang yang pernah kahwin, pernah nikah, melakukan juga zina, penzinaan itu, sehingga dihukum rejam sampai mati. Begitulah, ya, beratnya hukuman bagi orang yang tidak menjaga maruah ini, ya, dengan baik. Jadi untuk menjamin keluarga Malaysia yang sejahtera ini, perlulah kita menjaga diri masing-masing, jangan melakukan perbuatan keji ini, ya, pekerjaan yang tidak baik, ya. Bahkan walaupun kita tidak ikut peraturan agama pun, dari segi, ya, kalau kita fikirkan betul-betul, perbuatan yang keji ini semua orang tak suka.
Cuba kita fikirkan, kalau sekiranya anak perempuan kita ke, adik-beradik perempuan kita ke, dilakukan perbuatan keji, rogol, zina dan sebagainya, semua orang tak suka. Apalagi kalau kita ikut panduan agama kita, memang suatu dosa yang besar melakukan perbuatan zina ini. Bahkan dia ini disebabkan zina ini kan, apabila lahir anak, namanya anak di luar nikah yang sah ini, disitulah ada masalah di segi apa ni orang kata, pembahagian pewaris harta pusaka nanti. Itu menjadi masalah, kerana apabila anak di luar perkahwinan, di luar nikah yang sah, yang tidak sah ini, itu suatu masalah untuk pembahagian pusaka nanti. Sebab itulah agama di dalam Islam, keselamatan ataupun menjaga maruah dan keturunan ini amat dititik beratkan, amat dititik beratkan. Jangan sesekali kita melakukan perhubungan sesama, perhubungan lelaki dan perempuan sehingga menyebabkan lahirnya anak di luar nikah, tanpa perhubungan yang tidak sah tadi. Dengan perhubungan yang tidak sah itu, lahirlah anak yang tidak sah taraf, tidak sah taraf. Jadi menjadi masalah, menjadi masalah, terutama di segi pembahagian ada pewarisan pusaka tadi. Jadi kita sama-samalah menjaga maruah dan keturunan. Baik, yang kelima, yang terakhir, maqasid syariah yang terakhir, iaitu menjaga keselamatan harta, protection of property, ataupun hifzul mal. Hifzul mal ini juga menjaga harta ini juga dititik beratkan oleh ajaran agama Islam. Bahkan ajaran agama-agama lain pun sama. Agama lain, agama Islam, dia tak ada menyuruh kita mencuri, merompak, menyamun, meragut dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Sebab itulah undang-undang, peraturan di dalam agama itu, kalau kita renungkan, bukan sebenarnya dia nak menghukum, bukan setiap peraturan ataupun undang-undang dalam, khususnya dalam Islam itu, bukan sebenarnya tujuannya hendak menghukum, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mendidik, untuk mendidik, bukan terus kita orang yang mencuri misalnya 2-3 ringgit, terus hukumannya yang berat. Kalau dalam Islam ada hukuman potong tangan, potong tangan. Curi saja 2-3 ringgit dah kena potong tangan. Tak, sebenarnya proses
untuk laksanakan hukuman itu yang disebut dengan hudud, ya. Hudud, hukuman zina ke, hukuman minum arak ke, hukuman mencuri ke. Pelaksanaan hudud itu bukan, ya, bukan apa ni, semudah itu, ya. Perlu disiasat, perlu dihakimi, ya. Perlu betul-betul sabit dengan kesalahan, barulah boleh laksanakan peraturan undang-undang yang namanya hudud, kisos dan sebagainya, ya. Bukan senang, ya. Bukan mencuri saja 2-3 ringgit terus potong tangan, tak, ya. Kena selidik dulu kenapa dia mencuri, sebab apa, berapa ringgit dia mencurinya, dan kedudukan wang harta itu macam mana, disimpan di tempat yang elok ke tak ke, diselidiki dulu, barulah boleh menghukumnya, ya. Jadi hifzul mal, menjaga harta inilah, kita akan, kalau betul-betul kita melaksanakan, ya, ataupun kita menghayati, ya, di dalam maqasid ini, kita rasanya kita akan selamat, ya. Masyarakat, keluarga Malaysia akan selamat, ya. Bahkan tak perlu lagi ada anggota polis yang ramai. Kerana apa? Kerana telah menghayati, ya, menjaga ataupun menjaga keselamatan harta ini. Kalau kita menghayati betul-betul, di situlah nilai, ya, nilai masyarakat keluarga Malaysia yang tinggi, ya, menjaga harta. Harta orang, kita tahu harta orang jangan ambil, walaupun 1 sen, ya. Mencuri harta orang dikira dosa besar. Apabila kita rasa benda ini berdosa, maka kita tidak ambil harta secara batil, secara tidak sah, mencuri, menipu, ya. Apa lagi? Rasuah, mengambil harta secara batil. Jadi dalam maqasid syariah yang kelima ini, menjaga keselamatan harta, insya-Allah, ya, kalau kita betul-betul menghayati, melaksanakan, ya, tujuan syariah ini, keluarga Malaysia akan aman, sejahtera, ya. Di mana sahaja kita berada, kita tak rasa risau, tak rasa rungsing, ya, dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita melaksanakan agama, ya, ikut ajaran agama yang betul, ya. Sebab itu sebenarnya tujuan, ya, peraturan di dalam Islam, di dalam agama dan sebagainya, bukan tujuan untuk menghukum, ya. Sebenarnya untuk mendidik, ya, untuk mendidik kita supaya kita hindarkan, ya, daripada perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara jenayah. Jadi hukuman-hukuman itu sebenarnya ada
maqasid, ada tujuan-tujuan nya, ya, ada tujuan-tujuannya supaya selamat di segi hartanya, supaya selamat nyawanya, supaya selamat baik keturunannya, supaya selamat nyawa, supaya selamat agama, ya. Sebab itulah sebenarnya hukuman bukan sekadar hendak menghukum, tetapi di dalam hukuman itu sebenarnya ada objektif ataupun maqasidnya, ya, tujuan-tujuannya. Sebab itulah sesuatu hukuman bukan sahaja hukuman yang ada di dalam agama ini, hukuman-hukuman apa sahaja dia ada tujuannya, ya, tujuannya tertentu. Ya, bukan perkara undang-undang ataupun hukuman-hukuman yang dibuat itu bukan semata-mata nak menghukum, tetapi di dalam itu ada tujuannya, ya. Tujuannya untuk selamat jiwa, tujuannya untuk selamat di segi keagamaannya, ya, selamat harta benda, selamat keturunan, dan selamat segala-galanya. Jadi kita jangan rasa sesuatu undang-undang, sesuatu peraturan, ya, sama ada peraturan dalam agama, peraturan dalam apa sahaja, ya, suatu yang menyusahkan. Sebenarnya ada tujuannya, ada maqasidnya, objektifnya sesuatu peraturan itu diadakan. Bahkan kalau kita betul-betul menghayati, mentaati, menghindari, ya, daripada perkara-perkara yang dilarang itu, disitulah nilai sebuah masyarakat yang tinggi nilainya. Untuk menjadi masyarakat yang tinggi nilainya, kehidupan masyarakat, kehidupan individu itu sendiri, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan sebuah negara adalah apabila kita betul-betul menghayati, ya, panduan beragama, yang mana apa sahaja hukuman itu bukan sebenarnya untuk, ya, menyakitkan, menyusahkan kita, tetapi semua peraturan, sama ada dalam agama, sama ada peraturan, ya, undang-undang yang diciptakan itu ada hukumannya, bukan untuk menyakiti, menyusahkan, ya, kita, tetapi ada maqasidnya, ada tujuan, ada objektifnya, ya. Semua ada objektif, ada maqasid, ada tujuannya, ya. Apalagi yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi bolehlah kita membuat, ya, untuk mudah hafal, mudah ingat. Maqasid syariah ini ada 5, ya, iaitu DNANM. Din, itu din, ad-din, menjaga agama. N, nafs, menjaga jiwa, nyawa. A, akal, menjaga akal. N, nasab, menjaga keturunan. M, mal, menjaga harta, ya.
DNA NM, ya. Jadi itulah, ya, antara yang saya hendak sampaikan pada kesempatan ini, ya, iaitu berkaitan dengan tajuk, ya, maqasid syariah pemangkin kesejahteraan keluarga, sebuah keluarga ataupun keluarga Malaysia. Ya. Sebagai kesimpulannya, ya, keluarga Malaysia yang terdiri dari berbagai bangsa, agama dan budaya, kita perlu sama-sama menjaga, ya, sama-sama menjaga di segi agama, ya, yang ringkasnya DNANM, din, nafs, akal, ya, din itu agama, N itu nafs, jiwa, nyawa, A itu akal, ya, akal kita kena jaga, N nasab, keturunan, dan M mal, harta. Ataupun boleh kita ringkaskan dalam bahasa apa ni, bahasa religion, ya, RL religion, RLILP, ya, RLILP, menjaga religion, agama, lineage, keturunan, intelek, akal, L apa? L apa tadi? RLILP, religion, L life, ya, menjaga R religion, L life, I intellect, kemudian lineage, L, dan P property, ya, RLILP. Kalau dalam apa ni, bahasa Melayunya, anak H, ANAKH, iaitu menjaga agama, A agama, N nyawa, A apa? A pula agama, N nyawa, A akal, K keturunan, dan M H harta. Anak H, ya. ANAKH, anak H. Apa anak H? A agama, N nyawa, A apa tadi? Akal, ya, A akal, K keturunan, H harta, ya. Anak, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Anak H, ya. ANAKH, anak H.
Jadi sama-samalah kita menghayati, ya, menghayati peraturan-peraturan yang ada ini bukan kerana nak menghukum, tetapi ada maqasidnya, ada tujuan, ada objektifnya sesuatu hukuman itu, ya. Jangan kita anggap sesuatu hukuman itu adalah untuk menghukum kita, tetapi apa yang ada di dalam peraturan undang-undang itu adalah sebenarnya ada maqasid, objektif, tujuannya, ya. Tujuannya. Jadi itu sajalah, ya, ceramah saya, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memberi manfaat, terutama kepada diri saya sendiri, dan juga memberi manfaat kepada semua pendengar pada kesempatan ini. Sekian, saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.